Dekat Malaysia ni, kalau orang katakan sedan segmen C yang paling laku sekali, kau rasa model apa? Yep, Honda Civic. Yes, Honda Civic adalah antara kereta segmen C yang paling laku sekali dekat Malaysia ni. Dan sekarang ni, untuk hari ni, topik hari ni kita nak cakap pasal Honda Civic. Dan diam tak diam sebenarnya, Civic dah generasi yang ke-11 tau. Dah 11 generasi dah sekarang ni. Dan of course dekat Malaysia ni pun, walaupun orang kutuk macam Civic yang sebelum ni, orang kata Civic ketam lah, tapi still laku juga. Macam sekarang ni, kereta polis pakai kereta apa? Civic juga. Jadi apa yang membuatkan abang terkejut untuk model ini adalah, sebenarnya aku tak sangka model ini akan masuk ke Malaysia pada tahun ni. Babe, serius babe, memang aku tak jangka, memang aku tak duga, tetapi yes, model ini akan masuk ke Malaysia. Jadi untuk itu abang akan senaraikan 5 perkara yang korang kena tahu tentang Honda Civic 2022 ini. So sebelum tu macam biasalah, pengeras, subscribe, iklan jangan skip. Tahu-tahu kan kenapa jangan skip kan? Ferrari aku kena bayar. Ada yang kata, wow, ada yang kata lawa, tapi ada yang kata buruk, ada yang kata, alahai, ini ke Civic dia? Yes, macam-macam orang kata, inilah, kata tulah. Dan ada juga yang katakan, depan dia macam Camry pun ada. Belakang macam apa? Macam Saga. Dan aku tak nafikan juga ada beberapa benda yang saya akui dengan apa yang anda katakan jugalah, okey? Kalau untuk Civic yang sebelum ini kan, Civic sebelum ni dia nampak a bit garang dan juga dia ada dia punya ketampanan, dia punya handsome dekat situ. Tetapi untuk Civic FE yang baru yang ni ataupun Civic 2022 ni, dia is look a bit premium. Yang tadi tu garang, tapi ni dia look a bit premium. So sekarang ni kita tengok apa yang ada dekat Civic yang baru ini. So of course untuk yang grey memang totally berbeza lah dengan yang untuk Civic ni. So yang ni dia masih lagi ada dia punya signature dia lah, iaitu dia punya solid wing Honda signature yang dia lagi memanjang. Mana kalau kau tengok dia punya grill itu, dia ada garisan yang panjang tau. Dia ada garisan panjang. Kan sebelum ni dia macam chrome sepenuhnya kan, tetapi yang ni dia ada garisan-garisan panjang. Dan lampu, sekarang ni kau tengok design lampu dia pun dah lain. Dan kalau kau tengok secara teliti, lampu dia sebenarnya adalah berbentuk L. Dia bentuk L macam tu. Dia lagi macam kata dia lagi premium. Dan of course kalau kita anjak ke bawah sikit, tengok fog lamp dia. Fog lamp dia macam dia gabung dengan dia punya bumper depan tau. Kiranya macam ibarat one piece. Dia punya bumper depan bawa sampai ke dia punya fog lamp. Okay? Dan seterusnya, untuk makluman korang semua kenapa aku kata premium dan juga nampak menarik adalah sebab dia punya hood depan ni sebenarnya dia adalah lagi panjang tau. Sebenarnya dia adalah 33 meter lagi panjang. Sebab apa? Sebab dia punya A-pillar tu dia dah anjakkan ke belakang dia juga. Okay? Dan automatically dengan adanya lebih panjang ni, kita sebagai driver pandangan kita akan lebih meluas lah. Sebab dia nampak panjang kan. So untuk tepi pula, aku terimalah yang katakan tepi nampak macam BMW. Memang babe, kau tengok babe, sekali pandang kan kau nampak macam BMW. Nampak macam Accord pun ada juga kan, tapi memang tak nafikan, tepi memang nampak macam BMW. Dan seterusnya, kalau kau nampak dia punya cermin sisi dia dah alih ke bawah tau. Sebelum ni dia punya cermin sisi tu dekat area A-pillar tau, dekat still dekat pintu tapi kat A-pillar. Tetapi kali ni dia anjak ke bahagian body, dia punya bahagian pintu tu. So untuk yang ni baru pula, rim dia gunakan rim yang 18 inci. Dan kita slightly pergi ke belakang sikit. Belakang dia nampak macam ala-ala coupe. Macam katakan hood dia, apabila hood dia memanjang sikit kan, so automatically dia tarik sampai ke belakang. Dan kalau kau nampak dia punya design belakang dia ke bawah sikit, nampak macam coupe. Yes, nampak macam coupe dan nampak dia lagi premium lah. Berbalik kepada premium yang aku cakapkan tadi. Dan of course untuk bahagian belakang dia ada spoiler, orang katakan ada ekor-ekor itik sikit. Dan satu lagi, untuk kalau depan, lampu depan memang bentuk L kan. Lampu belakang tak ada lagi ketam, no more ketam, tapi sebalik digantikan dengan lampu yang berbentuk L. Tapi antara dua kan, ketam dengan baru ni, korang suka mana satu? Okay, nombor 2, kita bercerita pasal dia punya dalam pula, dia punya interior pula. So, apa yang baru? Kali ni, apa yang aku boleh katakan, interior kali ni dia nampak lagi matang tau. Dan of course, dalam ni sebenarnya, dalam dia adalah
lebih luas kalau nak bandingkan dengan Civic yang sekarang ni, meaning Civic FE lah. Okay, so dia punya sekarang ni kita tengok dari segi dia punya dashboard. Walaupun aku cakap dia nampak simple, tapi dia punya bahagian dashboard dekat bahagian tengah tu macam ada sarang laba-laba, sarang lebah yang kau tengok tu, yang mungkin aku rasa bukan semua orang suka. Mungkin ada yang suka, tapi mungkin ada yang tak suka. Tapi bagi aku still okay, senampak. So dia nampak premium, dia punya aim memang nak pergi ke premium. Dan seterusnya kita pergi ke driver side. Yang ini untuk panometer dia ada dua pilihan sebab dia ada banyak spek kan. So dekat US dia ada 4 spek. So dia ada dua pilihan, sama ada meter digital, sama ada kau nak ada 7 inci ataupun 10.2 inci fully digital. Besar babe. Kalau 10.2 inci tu memang besar. Dan of course balik ke tengah balik, sekarang ni memang trend lah orang katakan sistem infotainment memang sekarang ni pergi kepada floating screen. Dan of course untuk floating screen pun dia ada dua size juga, sama ada 7 inci ataupun 9 inci. Memang besar. Yang paling penting adalah dia ada Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dan satu lagi, ini boleh katakan antara yang baru jugalah dekat Honda. Untuk Honda ni, sekarang ni dia dah ada juga orang katakan wireless charging. Dan untuk yang ini juga, for the first time juga aku rasa juga dia gunakan dia punya speaker adalah boost speaker dengan 12 pembesar suara. Maksudnya 12 speaker lah untuk jenama boost. Saya rasa sebelum ni memang tak pernah ada lagi. So, untuk dekat US, sebenarnya dia ada dua pilihan enjin tau. Iaitu 1.5 liter turbo dan juga 2 liter iVTEC NA. Okay? So, untuk kalau perbandingan untuk Malaysia, sekarang ni kita ada 1.5 liter turbo dan juga 1.8 liter NA. So, kalau pergi ke US tu, dia ada dua. So, dia ada 2.0 kata tadi. 2.0 adalah iVTEC. Horsepower dia adalah 158 PS dan juga 187 Nm torque. Untuk yang ini, dia gunakan kotak gear CVT. So, seterusnya untuk 1.5, sebenarnya untuk engine dia adalah slightly sama tau. So, sebagai contohnya untuk yang ini 1.5 liter VTEC turbo, dia punya horsepower adalah 180 PS dan juga 240 Nm torque. Dan kalau nak bandingkan dengan current punya Civic, dia ada pertambahan 6 horsepower dan juga 20 Nm torque. Dan of course, dia punya kotak gear still CVT, tapi Honda kata untuk yang 1.5 liter turbo dia punya CVT dia ada slightly dia ada buat tuning sikit nak bagi dia lebih smooth lah. So untuk kat Malaysia, kalau kau tanya pada aku rasa untuk 2.0 memang dia takkan bawa masuk. Aku rasa untuk 1.5 liter turbo memang dia akan kekal, dia akan bawa masuk dengan improvement, dan juga mungkin juga dia akan kekalkan yang 1.8 liter engine NA yang itu, dia akan maintain yang itu. So, untuk safety, sebenarnya safety yang ni masih lagi Honda Sensing. Tetapi, Honda Sensing kali ni dia lagi improve tau. Lagi maju daripada Honda Sensing yang ada sekarang ini. Dan kalau kau nak tahu, sebelum ini, dia punya Honda Sensing, dia guna sama ada, dia menggunakan kamera dengan radar tau. So, sebelum ni untuk Civic sekarang ni, dia guna kamera stereo dengan radar. Tetapi, untuk Civic FE yang baru ni, dia cuma guna kamera saja. Yes, dia cuma guna kamera saja, tetapi dia ada improvement Honda Sensing, di mana dia ada satu function yang dipanggil sebagai Traffic Jam Assist ataupun TJA. Sebenarnya dia adalah satu ciri baru yang diimprovekan, yang dia gabungkan antara Adaptive Cruise Control, lepas tu dia gabungkan dengan Lane Keeping Assist, benda tu, dan juga Low Speed Monitor dia gabungkan, di mana kalau kita dalam keadaan traffic jam ke kan, so dia boleh monitor kereta depan ataupun berikan safety tu lebih bagus. Maksudnya dari segi kawalan itu is more better daripada Honda Sensing yang sedia ada. So selain pada tu, dia still ada juga blind spot monitor, dia still ada juga RCTA dan macam-macam lagi lah. Dan secara kesimpulan apa nak katakan, yang ini adalah lagi canggih berbanding dengan yang Honda Sensing yang sekarang ni. So of course untuk US macam katakan dia ada banyak variant kan. So untuk US sebenarnya dia ada 4 pilihan variant tau, iaitu dia ada LX, Sport, EX dan juga Touring. Dan kalau ikutkan harga dekat US, dia start daripada 21,000 USD sampailah 28,000 USD. Dan kalau kita convertkan adalah sekitar 89,000 ringgit Malaysia sehingga 117,000 ringgit Malaysia. Dan of course kita tak boleh lah nak
bulat-bulat katakan pusing ataupun buat currency macam tu kan. Dan of course dekat Malaysia ada tag dan sebagainya. Dan sebagai perbandingan anda semua, untuk yang Civic sekarang ni, harga yang dekat Malaysia dia jual start daripada 109,000 sampai 134,000 ringgit. Dan saya jangkakan untuk yang Civic FE yang akan buat masuk ni, dia akan slightly almost same seperti sedia ada, mungkin antara 110 sampai 140,000 mungkin. Apa kata korang? Berdasarkan ada beberapa statement yang kita dapat, kita jangkakan Honda Civic 2022 ataupun FE ni dia akan start masuk ke Malaysia ataupun dia akan start preview dulu pada tahun ini, dan mungkin dia preview dulu dan dia jual start daripada 2022. Dan kalau ikutkan macam kebiasaannya, kalau model macam ni biasanya dia akan Thailand keluar dulu tau. Lepas Thailand keluar almost setahun baru Malaysia. Tapi untuk kali ni nampak lain sikit. Malaysia nampak lebih cepat sikit daripada seperti yang kita dugakan juga. Dia sama macam Honda City sebelum ni. Kalau kau nampak Honda City sebelum ni, dia buat preview tu kan. Dia buat preview 3-4 bulan. Lepas tu barulah dia announce harga. Lepas tu barulah dia jual. So untuk Civic FE ni pun kita berjangkakan benda yang sama juga. Dan sebenarnya di sebalik korang leke-leke katakan, biasalah bang, kita orang Malaysia, biasa kita orang antara ASEAN country yang paling lambat sekali. Kalau kau fikir macam tu, kau silap. Kau tengok macam Honda City IMD. Malaysia adalah negara pertama di dunia selain daripada Jepun yang memperkenalkan Honda City IMMD yang pertama. Jangan main tu saya, aku cakap, kau jangan underestimate dekat Honda Malaysia. Macam-macam yang boleh menjadikan Malaysia antara yang first juga. So kira power dekat situlah. Okay? So, apa-apa sekalipun bagi korang yang nak nakkan kereta ni, okay, sama ada orang katakan nak tukar, nak pergi ke apa, so bolehlah start kumpul ni sekarang. Untuk tahun depan masih ada lagi masa untuk korang kumpul. Dan yang paling penting kan, aku nak buat vote sikit antara banyak-banyak Honda Civic kan, antara orang katakan FC, FD, FB, FE. Mana satu yang korang suka? Tapi bagi aku kan, still FD paling champion lah. Still yang itu paling champion. Still itu yang nampak jiwa muda juga. Okay? So apa-apa pun, kalau kau tak setuju, it's not my problem. Komen, bahas dekat bawah. Okay? Ada jantan, bahas dekat bawah. Okay? Jangan lupa. Aku dah penat cakap ni. Subscribe. Okay? Iklan, jangan. Pandai pun.